Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang edisi malam 12 Ogos 2021 bersama saya Fansurina Abdullah. Kerajaan Pahang membuat keputusan untuk menanggung kos bagi kerja-kerja pengurusan jenazah terbabit dengan wabak pandemik COVID-19 di negeri ini sambil mengalu-alukan sumbangan semua pihak untuk turut terlibat dengannya. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Waros Dewan Ismail berkata, keputusan ini dicapai pada mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan MMK Negeri pagi semalam sebagai tanda keprihatinan kerajaan negeri akibat beban keuangan yang terpaksa ditanggung oleh keluarga waris. Beliau berkata, seperti sedia maklum, semua pengurusan jenazah berkaitan COVID-19 diuruskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM di hospital-hospital terbabit dengan menggunakan khidmat badan-badan sukarelawan. Menurutnya, badan-badan sukarela ini pula mengenakan kadar bayaran tertentu kepada keluarga waris bagi kerja-kerja mengkafan, tayamum, solat, menggali kubur dan pengkebumian selain menyediakan kain kafan, keranda dan peralatan perlindungan peribadi PPE untuk petugas. Dengan keputusan MMK negeri ini, badan-badan sukarela berkenaan kini boleh menuntut bayaran tersebut daripada Jabatan Agama Islam Pahang Jaib menerusi pejabat agama Islam daerah khususnya di masjid-masjid daerah berkenaan. Mesyuarat MMK sama juga memutuskan sebuah tabung khas berkaitan pengurusan jenazah COVID-19 ditubuhkan yang dikendalikan oleh Jaib dan sebagai permulaan Majlis Ugama Islam dan Adat Rasa Melayu Pahang MUIB telah pun bersetuju menyalurkan RM200,000 ke tabung khas ini. Beliau berkata Jaib akan meminta semua masjid di negeri ini untuk turut membuat kutipan khas dalam kalangan karya masjid masing-masing bagi turut disalurkan ke tabung bantuan khas ini. Adalah diharapkan keputusan yang kerajaan negeri buat ini mendapat kerjasama baik daripada semua pihak untuk menjayakannya. Kerajaan Pahang terus prihatin terhadap nasib rakyat di negeri ini dengan menyediakan pelbagai bantuan untuk disalurkan kepada mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Ini termasuk penyerahan peruntukan khas dan bantuan prihatin Pahang kepada pengusaha serta pekerja kantin dan Dewan Makan Asrama SMAN serta inisiatif pemberian jubah kepada pegawai masjid dan surau peringkat daerah Temerloh. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Perladangan dan Komoditi Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar Haji Syamsuddin berkata, ini adalah sebahagian daripada inisiatif yang diluluskan oleh kerajaan negeri untuk membantu rakyat yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Beliau juga berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dengan bantuan ini dan diharapkan dapat meringankan bebanan semasa pandemik COVID-19 ini. Turut hadir Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad. Sementara itu, seorang penerima Haji Aminuddin Haji Abdul Hamid berkata, sumbangan jubah daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang ini merupakan satu inisiatif yang baik dalam menyeragamkan jawatankuasa masjid yang terdiri daripada imam, bilal dan siap. Bagi pihak pegawai dan juga yang bertanggungjawab mentadbir masjid, kita mengucapkan ribuan terima kasih di atas keprihatinan Yang Muhammad Datuk Seri Menteri Besar Pahang yang merupakan pemimpin negeri yang prihatin kepada keperluan yang perlu, walaupun nampak menjadi remeh tetapi perlu untuk menaik taraf dan juga pengiktirafan kepada pegawai-pegawai masjid yang telah bertugas tanpa memikirkan waktu dan juga penat lelah. InsyaAllah dengan sumbangan ini akan memberikan lebih semangat kepada pegawai-pegawai yang bertugas. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Bagi Encik Jalaluddin Muhammad, beliau berharap wabak COVID-19 ini segera hilang dan mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Berhormat untuk memberi sikit-sikit lah untuk ni. Dan lain tu, Tuhanlah membalas segala-galanya. Pahang mencatatkan sebanyak 629 kes baharu COVID-19 hari ini dengan daerah Kuantan paling tinggi kes direkodkan.
Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP, Kuantan mencatatkan sebanyak 302 kes, diikuti Bentong 116 kes dan Jerantut 47 kes. Selain itu, Temerloh mencatatkan sebanyak 41 kes, Pekan 30 kes, Maran 26 kes, Bera 25 kes, Rompin dan Cameron Highlands masing-masing 10 kes, Lipis 18 kes dan Raup 4 kes. Pada hari ini juga terdapat 5 kematian dan 3 kluster baharu iaitu kluster Blue Valley Kampung Raja Cameron Highlands, kluster Teriang Maju Bera dan kluster Pulau Keladi Pekan. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang meminta agar orang ramai sentiasa mengikuti saranan kerajaan bagi sentiasa menjaga SOP dan menghadkan pergerakan yang perlu sahaja sebagai kaedah berkesan dalam membendung penularan COVID-19. Semua pihak perlu bersama-sama berdisiplin dengan mematuhi SOP yang ditetapkan dan jangan ada sikap mementingkan diri sendiri dengan mencari pelbagai alasan untuk melanggar SOP yang ditetapkan hingga menyusahkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Penduduk di daerah Pekan diminta agar terus mematuhi prosedur operasi standard SOP serta peka dengan penyebaran varian baharu COVID-19 yang mampu tersebar dengan begitu pantas serta meragut lebih banyak nyawa. Pengerusi Jawatan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, penyebaran varian Delta telah sampai ke daerah ini dan ia sememangnya membimbangkan. Justru beliau berharap agar semua pihak dapat bersama-sama berdoa agar pandemik ini reda dan dapat dihindarkan terus sama sekali. Beliau ditemui selepas menyampaikan 154 bungkusan makanan asas kepada Ketua Kampung Pulau Keladi, Encik Jaafar Abdul Rani yang menjadi wakil penerima bagi semua penduduk terlibat dengan perintah kawalan pergerakan diperketatkan secara pentadbiran TEMCO. Penduduk di Kampung Baru Pulau Keladi dikenakan TEMCO bermula 10 Ogos berikutan terdapat penularan kes positif COVID-19 di kawasan berkenaan dilaporkan. Sementara itu, Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin turut meluangkan masa melawat anggota yang bertugas di sekatan Jalan Raya SCR Kampung Baru Pulau Keladi. Pada lawatan berkenaan, beliau turut menyampaikan sumbangan barangan asas kepada wakil 32 anggota keselamatan yang bertugas di SCR berkenaan iaitu Ketua Balai Polis Pekan ASP Khairil Akmar Muhammad Ramli. Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan negeri terus menyalurkan bantuan termasuk kepada rakyat yang hidup dalam keadaan terhimpit akibat penularan wabak tersebut. Penduduk yang terlibat dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Felda Jengka 7 di Maran menerima sumbangan bantuan bakul makanan daripada Kerajaan Pahang. Felda Jengka 7 terbabit telah dikenakan PKPD bermula 29 Julai lalu dan dilanjutkan sehingga 25 Ogos 2021 depan. Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi, Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Haji Nazringah berkata, bantuan tersebut diberikan kepada penerima bagi membantu meringankan beban penduduk yang terkesan ekoran pelaksanaan PKPD terbabit. Kerajaan negeri dapat meneruskan pemberian bantuan kepada penduduk di Felda Jengka 7 dan diharapkan sumbangan ini akan dapat membantu sedikit sebanyak keperluan mereka sepanjang menjalani PKPD ini. Beliau yang juga ahli Dewan Negeri Pulau Tawar berkata, kerajaan negeri di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Waros Dewan Ismail akan terus menyalurkan pelbagai bentuk bantuan kepada seluruh rakyat yang memerlukan di negeri ini. Beliau berharap penduduk yang terlibat dapat bersabar dan terus patuh kepada prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan kerajaan bagi memastikan penularan wabak pandemik COVID-19 dapat diputuskan segera bagi mendapatkan kehidupan normal seperti sebelum ini.
University College of Yayasan Pahang UCYP menandatangani perjanjian persefahaman bersama Universitas Prima Indonesia UNPRI bertujuan merancang pengurusan spesifik bagi kegiatan pengajaran dan pembelajaran. Naib Chancellor UCYP, Profesor Emeritus Datuk Dr. Ahmad Haji Zainuddin berkata, selain itu ia juga dapat merancang pengurusan penyelidikan dan inovasi, latihan, persidangan dan penerbitan serta sebagai tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. Kerjasama yang dilakukan ini akan dapat memberikan manfaat kepada kedua-dua institusi pendidikan iaitu UCYP dan UNPRI selain dapat mengeratkan kerjasama di antara dua negara iaitu Malaysia dan Indonesia dalam bidang pendidikan ini. Beliau berkata demikian pada majlis menandatangani perjanjian persefahaman di antara University College of Yayasan Pahang UCYP dengan Universitas Prima Indonesia UNPRI yang berlangsung menerusi aplikasi Zoom baru-baru ini. Turut hadir ialah pengerusi Lembaga Pengelola UCYP, Tan Sri Datuk Seri Profesor Dr. Nurul Ainur Muhammad Nur dan Timbalan Rektor bagi bidang kerjasama mewakili Rektor UNPRI, Dr. Ali Napiah Nasution. Dr. Ali Napiah yang mewakili UNPRI turut merakamkan penghargaan dan berharap agar kerjasama ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan kemajuan UNPRI pada masa hadapan. Berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang edisi malam bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama Buletin Pahang untuk mendapatkan berita terkini di negeri Pahang. Di bulan kemerdekaan ini, jangan lupa kibarkan jalur gemilang bagi menyemarakkan bulan kemerdekaan kita. Assalamualaikum.